Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pukul 12.25 pagi adalah waktu yang saya yakin dianggap pelik untuk adakan live. Tapi saya melihat ada keperluan untuk saya percepatkan respons berkenaan dengan isu dakwaan bahawa saya membawa akidah Mu'tazilah, Qadariyah dalam bedah buku yang saya buat berkenaan dengan buku-buku lepat. Okey. Saya nak cari time lapang sikit pada malam tadi, tak sempat. Nak cari besok lusa mungkin tak ada waktu. Jadi daripada memperpanjangkan isu ini, sebahagian pihak yang tak berapa jelas akan pendirian saya dah buat macam-macam tuduhan. Jadi untuk pastikan ia tidak berterusan, maka saya jelaskan pada pagi hari ini. Terima kasih bagi yang bersama. Malam ini topik berat sebenarnya. Lagi satu sebab pun saya buat malam-malam ni sebab bukan tujuan saya untuk cerita benda-benda macam ini in public. Saya ingin menjawab secara direct lah terus kepada mereka-mereka yang menimbulkan tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi bagi siapa yang nak ambil manfaat, dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Okey. Saya ulang sekali lagi, isunya adalah berkenaan dengan dakwaan sebahagian pihak bahawa saya menyelitkan atau membawa akidah Qadariyah dan Mu'tazilah. Okey. Saya cerita background sikit Dalam beberapa hari lepas saya buat FB Live membedah buku Saudara Lepat. Dalam salah satu buku dia, iaitu buku My Name is Muhammad and I Love You All, ada beliau mengatakan berkenaan dengan konsep kufur, iaitu apa lagi yang perlu kita tentangkan tentang orang kafir, kerana kekufurannya itu adalah penentuan ataupun takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau begitulah kata-katanya. Jadi isu itu saya timbulkan untuk menunjukkan bahawa akidah yang dibawa oleh Lepat ni adalah Jabariyah. Kemudian saya pun jelaskan pendirian saya berkenaan dengan isu qada dan qadar dan sebagainya. Sebahagian pihak mengambilnya sebagai saya mempromosikan atau membawa atau menyelit akidah Qadariyah, Jabariyah dan Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi insya-Allah malam ini saya jelaskan. Uish, ada juga orang layan pagi buta ni. Sekejap Okey. Jadi pada saya dakwaan ni agak serius lah kan. Sampai ada yang kata ulama tak ada masalah sangat dengan Jabariyah ni. Tapi dengan Qadariyah ni ada yang memfatwakan kufur dan sebagainya. Jadi secara tak langsung apa yang dia nak kata sebenarnya kan. Tapi saya faham, saya mengkritik Ibn Arabi, saya mengkritik Sifu besar sebahagian orang. Jadi tidak memeranjatkan saya. Ada beberapa pihak yang menunggu-nunggu saya buat silap atau menunggu-nunggu kenyataan-kenyataan saya yang boleh diputar belit lah, yang boleh di-spin lah kan. I understand, this is something expected. Okay. Jadi kita nak tahulah dulu apa itu ciri-ciri Qadariyah kan. Ada yang tak kata secara langsung, tak kata saya ni membawa ideologi Qadariyah, kata saya ni cenderung kepada Qadariyah kan. Ada pula yang terus kata oh ini Qadariyah, ada yang terus kata bawa akidah Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi yang mendakwa ni pun berbeza-beza darajat. Jadi apa itu Qadariyah? Simple je kan. Qadariyah ni kita nak kata ciri yang pertama dia mengatakan bahawa manusia mencipta perbuatannya sendiri. Okey. Al-insan khaliqun li af'alihi. Maksud dia kudrah dia itu kudrah yang mu'athir, kudrah yang memberi bekas, yang memberi kesan. Dan ciri yang kedua adalah Allah tidak tahu akan sesuatu sebelum ianya berlaku. Okey, Allah tak tahu. Sebelum sesuatu itu berlaku Allah tak tahu. Lepas berlaku baru Allah tahu. Maka kalau begitu tidak adalah yang dipanggil sebagai takdir. Okey. Kemudian Mu'tazilah pun ada, of course lah, dia berkait dengan Qadariyah ni. Cuma Mu'tazilah ni dia tambah satu ciri lagi. Dia katakan Allah tidak mahu maksiat.
ada yang boleh berlaku bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak mahu maksiat yang berlaku ni bukan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berlaku bercanggahan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ciri-ciri qadariyah. Ini ciri-ciri qadariyah. Dan saya secara terus terang saya tak melihat di mana dalam penyampaian saya membawa salah satu pun daripada ketiga-tiga ciri utama qadariyah ini. Okey, jadi bagi pihak yang mendakwa saya membawa ciri qadariyah ini, saya harap tampil ke hadapan, jelaskan betul-betul di mana dan mengapa anda mengatakan bahawa itu adalah akidah qadariyah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, apa yang saya cakap sebenarnya? Ini untuk mengingatkan bagi orang yang dah tengok tapi terlupa, atau orang yang tak tengok, atau orang yang tengok sekerat-sekerat. Okey. Boleh tengok ni live saya yang terakhir sebelum yang ini. Apa yang saya cakap yang mungkin menimbulkan persoalan sebahagian pihak. Saya kata, atau lebih kurang kenyataan saya, qada dan qadar adalah lebih kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenyataan ni. Saya yang katakan bahawa maksud qada qadar ni dia lebih kepada ilmu Allah. Bagi siapa yang halus kefahaman dia akan terfikir, kenapa saya kata lebih kepada konsep ilmu? Maksudnya Allah tahu. Qada qadar ni maksudnya Allah tahu apa akan berlaku. Maka apa yang akan berlaku itu pasti selari dengan apa yang Allah dah tahu. Okey. Tapi kenapa saya kata lebih kepada? Saya tak kata qada qadar itu maksudnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan jelaskan. Kemudiannya saya mempersoalkan tentang terjemahan qada dan qadar itu kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke terjemahan mengatakan bahawa semua perkara Allah tentukan? Kenapa saya kata terjemahan ini mungkin tidak tepat? Kerana ada perkataan lain, iaitu kehendak. Adakah kehendak sama dengan ketentuan? Menafikan semuanya ketentuan Allah, adakah bermaksud menafikan semuanya itu kehendak Allah? Ini kita akan bincang nanti. Cuma saya nak timbulkan apa statement-statement saya yang menimbulkan keresahan bagi sebahagian pihak. Saya kata bahawa terjemahan qada dan qadar kepada ketentuan Allah itu tidak tepat. Okey. Saya akan jelaskan nanti kenapa. Kemudian saya kata juga tak boleh kata semua ketentuan Allah ditentukan Allah. Jadi ini saya lihat yang menjadi isu sebahagian pihak. Saya kata tak boleh nak kata semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya kasih clue sikitlah. Ini isu terjemahan. Okey. Ini isu terjemahan. Jadi seolah-olah lah selepas mereka dengar kenyataan-kenyataan yang saya buat ini, seolah-olah mereka mendakwa saya menyatakan qada dan qadar hanya ilmu Allah. Tiada iradah Allah, dan bahawa ada sebahagian perkara khususnya isu iman dan kufur terkeluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, saya nak kata konteks saya bercakap tentang qada qadar tu adalah berkenaan dengan statement lepas tu tentang kufur, kan? Jadi isu yang kita nak bincangkan kat sini adalah qada qadar berkenaan dengan iman dan kufur. Okey, al-af'al al-ikhtiyariyah, okey, perbuatan-perbuatan manusia mana manusia ada ikhtiar, ada kebebasan untuk memilih. Jadi kita fokus kepada isu itu. Baik. Sebenarnya bagi siapa yang tahu ataupun bagi siapa yang sudah menyeluruh pembelajaran akidah dia akan tahu bahawa apa yang saya sampaikan ni bukanlah benda baru, dan bukan qadariyah pun, bukan mu'tazilah pun. Apa yang saya sampaikan ni ada dikatakan oleh ulama-ulama ahli sunnah jemaah kita, ulama-ulama asy'ariyah kita. Itu yang saya tegur dalam Facebook post saya semalam. Orang yang nak kata saya ni mu'tazilah, qadariyah dan sebagainya, cek betul-betul, kan? Sebab ulama ini kamu sendiri muktabarkan, lepas tu kamu kata akidah ada qadariyah pula. Okey, antara orang yang kata benda yang saya kata, sebenarnya apa yang saya kata tu exactly pernah dikatakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Exactly. Okey. Isu penentuan kehendak itu nanti saya akan tukil daripada kitab beliau sendiri. Baik. Sekarang ni tanpa membuang masa, saya jelaskan perbezaan kehendak dengan ketentuan. Okey, ngantuk sikit malam ni tapi tak apa, ada urgency, so kita jelaskan. Apa beza kehendak dengan ketentuan?
Kehendak umum, sama ada benda tu ditentukan ataupun tidak ditentukan oleh awak atau sesiapa, tapi awak menghendakinya, itu dipanggil sebagai kehendak. Dia lebih umum. Tapi ketentuan ni lain. Ketentuan itu ada 2 pilihan atau 3 pilihan atau 4 pilihan, ditentukan salah satunya, maka ia, kita katakan, ada kaitan dengan kehendak, tapi dia bukanlah boleh disamakan dengan kehendak sepenuhnya. Ketentuan ini tidak sama. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini sebagai mukadimah saja. Dalam buku Al-Insan, Mukhayyar am Musayyar, yang ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau memberikan satu contoh yang agak simple untuk orang faham. Contoh berkenaan dengan peperiksaan. Guru memberikan peperiksaan kepada murid. Itu pilihan guru. Guru yang nak buat peperiksaan. Dan bila dah ada peperiksaan untuk murid, pastilah ada yang berjaya dan ada yang gagal. Bila murid ambil peperiksaan, dia berjaya. Maka dia berjaya kerana pilihan dia sendiri, kerana usaha dia sendiri. Tapi bukan bermakna ia terkeluar daripada kehendak guru itu. Fahamkan kenyataan ini. Dia berjaya kerana usaha dia, kerana pilihan dia. Sama ada memberi bekas, tak beri bekas, itu kita cerita selepas ini. Mu'athir, ghair mu'athir, itu kita cerita selepas ini. Poin saya adalah, murid itu dia berjaya dalam peperiksaan dia, hasil pilihan dia, hasil usaha dia. Tapi bukan bermakna bila kita kata dia berjaya hasil usaha dia, tidak bermakna bahawa guru dia tu tidak ada kaitan dengan kejayaan dia. Kita boleh kata bahawa kejayaan dia juga adalah kehendak guru, tetapi bukan penentuan guru dia. Bukan guru dia yang memaksa dia ataupun mengubah jawapan peperiksaan dia supaya mewajibkan dia berjaya. Guru dia tak buat macam tu. Guru dia menghendaki dia ambil peperiksaan, dan dia ada pilihan sama ada untuk berjaya atau untuk gagal. Jadi bila dia pilih untuk berjaya, pilihan tu pilihan dia, tapi pilihan dia termasuk dalam kehendak guru dia. Sama juga orang yang gagal dalam peperiksaan. Dia gagal dalam peperiksaan hasil pilihan dia, hasil mungkin kemalasan dia atau kekurangan yang ada pada dia, mungkin, ya. Tapi itu tidak bermakna kegagalan murid itu di luar kehendak guru. Ada mungkin yang akan tanya, Ustaz, macam mana di luar dia termasuk dalam kehendak guru? Sebab kalau guru tu tak buat peperiksaan, tak ada yang gagal, tak ada yang akan berjaya. Tapi kerana guru itu membuat peperiksaan, maka ada yang gagal, ada yang berjaya. Maka kejayaan dan kegagalan mereka tetap termasuk dalam kehendak guru itu. Tapi bukan penentuan guru itu. Bukan guru itu yang paksakan dia berjaya atau paksakan dia gagal, atau tentukan daripada awal. Ambil periksa. A ambil periksa, B ambil periksa. Tapi sebelum dia ambil periksa saja, saya sebagai guru dah tentukan siapa berjaya, siapa gagal. Dia bukan begitu. Baik. Kita terus pergi kepada kitab Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ada beberapa tukilan dia yang penting. Pertama sekali adalah isu ta'rif qada dan qadar. Syekh Said Ramadan Al-Buti dia memilih ta'rif qada al-qadar sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ilmu Allah azza wa jalla fil azal bil asya' kullaha bil asya' kulliha ala ma satakunu alaihi fil mustaqbal. Qada bermaksud ilmu Allah Subhanahu wa taala sejak azali berkenaan dengan perkara-perkara semuanya, ala ma satakunu alaihi fi mustaqbal. Berkenaan dengan apa yang berlaku pada perkara-perkara tersebut di masa hadapan. Wa min dhalika sa'ir tasarrufatil insan al-ikhtiyariyah wal qasriyah. Dan termasuk dalam lafaz asya itu adalah semua perbuatan manusia yang termasuk dalam kategori yang di mana dia ada pilihan ataupun kategori yang dia tidak ada pilihan. Contoh yang tak ada pilihan tu menggigil lah, itu contoh lah.
Wa amal qadar fahuwa zuhuru tilkal asya' bil fi'li tibqan li'ilmihi al-azali al-muta'allaqu biha. Okey. Maksud qadar pula adalah terzahirnya perkara-perkara tersebut di alam realiti selari dengan ilmu Allah semenjak azali itu. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti pegagangnya adalah qada itu bermaksud ilmu Allah dan apa yang akan berlaku, semua yang akan berlaku. Dan qadar pula adalah berlakunya perkara itu di alam realiti selari dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang azali tadi. Okey. Jadi ini pegangan Syekh Ramadan Al-Buti dan dia ada sandaran. Sandarannya adalah tukilan yang ditukil oleh Imam An-Nawawi daripada Imam Al-Khattabi dalam syarah Imam An-Nawawi kepada Sahih Muslim. Qala Al-Khattabi wa qad yahsabu kathirun minan nasi anna ma'na al-qada'i wal qadar ijbarullah subhanahu wa ta'ala al-'abda wa qahruhu ala ma qaddarahu wa qadah. Imam Khattabi kata, ramai orang menyangka bahawa makna qada' ni adalah Allah Subhanahu wa taala memaksakan ke atas hamba-Nya apa yang telah dia takdirkan, yang telah dia tetapkan. Walaisal amru kama yatawahhamun. Hakikatnya itu bukan maksud sebenar qada' dan qadar. Wa innama ma'nahu al-ikhbaru an taqaddumi ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala bima yakunu min aksabil 'abdi wa suduruha an taqdirin minhu. Dia kata hakikat maksud qada' qadar ni adalah ikhbar. Ikhbar ni pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah dah tahu dalam ilmu dia. Okey. Berkenaan dengan apa yang akan berlaku daripada perbuatan hamba. Wa suduruha an taqdirin minhu. Okey. Dan keluarnya perkara-perkara ini daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Khattabi nak kata bahawa qada' dan qadar ni adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Syekh Said Ramadan Al-Buti menukil pula syarah Ibn Hajar Al-Haythami pada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang ta'rif qada'. Okey, maka dikatakan wal qada'u ilmu Allah awalan bil asya'i ala ma hiya alayhi wal qadaru ijaduhu iyyaha ala ma yutabiqul ilm. Okey, qada' itu bermaksud ilmu Allah awalan bil asya' ala ma hiya alaihi. Ilmu Allah SWT berkenaan dengan perkara-perkara ala ma hiya alaihi. Maksud dia hakikat perkara tersebut, apa yang akan berlaku pada perkara tersebut. Wal qadar ijaduhu iyyaha ala ma yutabiqul ilm. Dan qadar pula adalah mewujudkannya selari dengan apa yang telah Allah SWT tahu. So sama dengan apa yang dijelaskan tadi. Wa'arraf al-Imam al-Birkawi, ini Imam Birgivi pula. Syekh Buti menukil daripada Imam Birgivi, qada'ullah al-muta'allaqu bi af'alil ibadi bi kauni hadhihi al-af'ali sadiratun bi ilmin azaliyyin sabiqin min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama juga dia punya ta'rif. Okey. Wa atala fi bayan anna dhalika la yastalzimu an yakuna al-insan majburan ala af'alihi. Okey. Kemudian ya Syekh Buti mengatakan wa yatabayyanu min dhalika anna al-qada'a la yastawjibu al-jabr wal ilzam. Qada' ni bukan bermaksud Allah memaksa kita. Kama huwa thabitun wahman fi azhani kathir minan nas. Seperti mana yang disangka secara salah oleh ramai manusia. Izil qada' laisa akthar min ilmi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qada' hakikatnya tidak lebih daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku di alam ini. Okay, so this is very important. Baik. Kemudian dalam muka surat 39, pada saya ini kenyataan yang paling jelas sekali. Ya. Ini juga ditukil daripada Imam Birgivi dalam kitabnya At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Okey, At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Audio jelas ke? Okay, apa Imam Birgivi kata? Imam Birgivi ni Syekhul Islam Khilafah Uthmaniyah ya. فنقول بناء على ذلك إن الله علم وأراد ما يصدر عن الإنسان بإرادته
wa ikhtiyaruhu min khairin wa syarrin wa hadha huwa ma'na al-qada. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa taala tahu dan inginkan ma yasduru 'anil insan bi iradatihi wa ikhtiyarihi min khairin wa syarr. Apa yang manusia inginkan dan pilihan manusia itu daripada baik dan jahat itu, Allah dah tahu dan Allah inginkan. Maksudnya what you want, that's what Allah Subhanahu wa taala wants. Ini dalam isu af'al ikhtiyariyah manusia. Ini kalam siapa? Imam Birgawi ataupun Birgivi. Kalau dalam bahasa Arab tu Birkawi. Saya ulang lagi sekali. Innallaha alima wa arada ma yasduru 'anil insani bi iradatihi wa ikhtiyarihi min khairin wa syarr. Allah tahu sejak azali dan Allah inginkan sejak azali ma yasduru 'anil insan, apa yang keluar bersumber daripada manusia itu daripada kehendak dia dan pilihan dia memilih yang baik ataupun yang jahat. Okey, maksud dia Allah selarikan kehendak dia dengan pilihan kita. Akhirnya pilihan dia juga. Betul tak? Sebab dia dah tahu pilihan tersebut sebelum kita ada lagi. Ini satu konsep kita kena faham lah. Allah exist beyond time kan. Allah kharijul zaman. Allah di luar waktu. Jadi nak kata sekarang kemudian nanti untuk Allah tu tak boleh. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah tahu dan Allah inginkan apa yang keluar daripada manusia, daripada iradah dia dan pilihan dia ni balik kepada manusia, min khairin wa syarr. Jadi apa yang you nak, Allah Subhanahu wa taala nak. Sebab apa? Sebab Allah kasih pilihan. Sama macam murid yang ambil peperiksaan tadi tu. Murid yang ambil peperiksaan tadi tu, guru dia kasih peperiksaan, maka apa yang murid tu pilih, itulah pilihan guru dia. You pilih untuk berjaya, berjayalah you. I kasih you kejayaan. You pilih untuk gagal, gagallah you. I kasih you kegagalan. Jadi walaupun nampak macam pilihan you sendiri, hanya sahaja pilihan you, tapi hakikatnya dia termasuk dalam kehendak guru juga. Jadi sama juga tentang qada-qadar manusia ini. Perbuatan manusia yang manusia pilih, Allah dah tahu sejak azali dan Allah dah menginginkannya sejak azali. Tapi keinginan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan manusia itu adalah berdasarkan ilmu dia bahawa manusia itu akan pilih A ataupun B. Maka bila dia pilih B, itulah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia pilih C ataupun A ataupun apa saja, itulah juga iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan Allah yang tentukan. Sebab tu saya kata terjemahan menentukan ni tak kena dalam semua keadaan. Memang betul ada perkara yang Allah tentukan, bahkan banyak perkara Allah tentukan, tapi tak semua, khususnya termasuk iman dan kufur. Allah kehendakinya, tapi bukan Allah tentukan. Okey, boleh baca kitab ini Al-Insan Mukhayyar Musayyar, jelas sebenarnya, it's very clear. Jadi kalau awak nak kata saya ni Qadariyah ke Mu'tazilah ke, nak kena sertakan sekali lah Syekh Buti ke dalam Qadariyah dan Mu'tazilah sekali. Kejap, belum habis lagi. Baik, sekarang ni saya nak kongsi, saya ada tambahan pandangan ya. Walaupun saya cenderung pada pandangan ataupun pegangan Syekh Ramadan Al-Buti, bukan bermakna saya setuju 100% dengan takrif yang dia pilih. Sebab takrif dia tadi seolah-olah mengatakan bahawa qada-qadar Allah tu hanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita baca buku dia, bukan itu sebenarnya yang dipegang. Dan wallahu alam, kenapa kita lihat ada tidak konsisten takrif dengan isi. Sebab jelas Syekh Ramadan Al-Buti bukan hanya mengatakan bahawa qada-qadar itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada takrif yang dipilih adalah ilmu Allah saja, kan? Tapi ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Okey, bukan kerana Allah dah tahu dia akan berlaku begitu. Allah yang pilih macam tu, Allah yang tentukan macam tu. Macam contohlah kematian kita, kan? Allah tentukan waktunya bila. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lepas ni kita bincang tentang kaitan ilmu Allah dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang saya pegang? Saya berpegang bahawa qada dan qadar ini sebahagiannya adalah iradah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti ilmu dia. Sebahagian pula adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti iradah dia.
Bagi siapa yang ada background ilmu kalam, awak tahulah perbincangan ni kan. Al-ilmu tabi'un lil iradah ataupun al-iradah tabi'un lil ilm. Of course, isu ini tidak ada jawapan tuntas ataupun ijma'. Okey. Yang mana tidak ada perbezaan pandangan. Benda ni ada perbezaan pandangan. Ada yang mengatakan bahawa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari pegangannya iradah mengikut ilmu. Al-iradatu tabi'un lil ilm. Boleh rujuk Hasyiatud Dasuqi. Okey, Hasyiatud Dasuqi li ala Ummul Barahin. Saya tukil dalam muka surat 133. Okey. Wa amma ala madhhabil Asy'ari fama 'alima Allahu annahu yakunu aradahu wa ma 'alima annahu la yakunu la yuriduhu. Okey. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu ia akan berlaku, maka Allah menginginkannya. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu dia tidak berlaku, Allah tidak menginginkannya. Maka jelas di sini bahawa iradah Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu benda itu akan berlaku, maka dia menginginkannya. Okey. Maka Allah tahu Firaun akan kufur, maka Allah menginginkan kekufuran Firaun itu. Ini satu pandangan. Tapi kalau kita rujuk kepada tahqiq at-tam ilmu al-kalam oleh ulama Al-Azhar Az-Zawahiri nama dia, terbalik pula. Kalau kita lihat dalam muka surat 127, fa innal wujuba atharul ilmi. Okey, wal ilmu yatba'ul wuqu'ah wal wuqu'u atharul iradati al qadimati. Okey, so dekat sini jelas dia nak kata bahawa wujub dekat sini sesuatu tu mesti berlaku sebab dah ada dalam ilmu Allah. Okey, so dia kata wujub ini, status wujub sesuatu itu berlaku adalah kesan kepada ilmu Allah SWT. Sebab bila Allah dah tahu sesuatu itu akan berlaku, dia wajib berlaku seperti apa yang Allah tahu. Wal ilmu yatba'ul wuqu', dan ilmu pula mengikuti wuqu'. Wuqu' ni keterjadiannya benda itu. Allah tahu perkara itu terjadi, maka ada wujub, ada ilmu berkenaan dengan terjadinya perkara tersebut. Itu dipanggil wuqu'. Wal wuqu', dan keterjadian pula athar al-iradah. Kan, wuqu', keterjadian sesuatu itu pula adalah kesan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini seolah-olah penulis yang mengatakan bahawa iradah punca dia. Allah menghendaki, kemudian dia mengetahui apa yang dia kehendaki. Tapi tadi dalam Hasyiatud Dasuqi kita dapat yang bertentangan dengan dia. Jadi isu ini kita tak boleh kata isu yang tuntas dalam akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh nak kata orang yang pilih A sesat, orang yang pilih B sesat. Tak. Jadi saya melihat takrif qada qadar ini, dia sebenarnya ada dua-dua sekali dekat dalam. Ada beberapa perkara dalam qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah hasil iradah Allah mengikuti ilmu dia. Tapi ada beberapa perkara dalam qada qadar terbalik. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti iradah dia. Saya kasih contohlah. Ada beberapa perkara Allah tentukan, kan? Kemudian dia tahu, of course, bila saya sebut kemudian ni bukan dari segi temporal atau kita kata zamani, selepas, sebelum, sesudah tak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata selepas yang berbentuk mantiqi, logical. Okey, bukan selepas yang berbentuk temporal ataupun zamani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sesuatu dulu, dan kemudian dia mengetahui. Kemudian ni saya ulangi sekali, bukan kemudian zamani ya. Okey. Bukan kemudian zamani. Jadi Allah tentukan, contoh apa yang Allah tentukan? Macam-macam perkara lah. Kan? Allah menentukan bahawa walau syaa Allah lahadakum ajma'in. Kalau Allah nak, Allah akan beri hidayah kepada semua. Dan mafhum mukhalafah dia adalah kehendak Allah daripada awal, ketentuan Allah, Allah tidak akan beri hidayah kepada semua. Okey, so benda tu Allah dah tentukan awal-awal lah. Okey, dia tentukan. Dia bukan sekat kehendak, dia tentukan begitu. Tapi ada perkara-perkara tertentu dia terbalik. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan iman atau jalan kufur, dan Allah tahu apa yang manusia itu akan pilih. Dan apa yang dia pilih itu diserap masuk dalam iradah Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tadi saya ulang, beza ketentuan dengan kehendak.
Kehendak tak sama dengan ketentuan. Semua yang berlaku masuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi sekali. Semua yang berlaku masuk dalam kehendak Allah yang azali. Tapi tak semua yang berlaku masuk dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni saya berikan contoh-contoh yang ada dalam kitab Syekh Said. Kalau kita lihat muka surat 80, ya. Muka surat 80. Indama aradallahu an akuna hurran. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak bahawa aku ini menjadi diberikan kebebasan untuk memilih, atakhayyaru min at-tasarrufat wal a'mali ma asya, mana aku boleh pilih daripada amalan-amalan apa sesuai keinginan aku, fa inna iradatahu tasri tata'allaqa bit-tasarruf allazi ikhtartuhu la 'ala at-ta'yin. Tu dia. Maka irada Allah Subhanahu Wa Taala diselarikan, dijalankan supaya ia bertaalluk, supaya ia berkait dengan pilihan saya. Faham tak maksud dia apa? Maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak sejak azali bahawa manusia ada kebebasan. Maka bila saya memilih A berdasarkan kebebasan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri itu, maka iradah Allah Subhanahu Wa Taala jalan bersama dengannya. La ala ta'yin. Maka ia berlaku atas dasar kehendak, bukan atas dasar penentuan. Allah tak tentukan you iman kufur. Allah tidak paksakan menentukan kekufuran Fir'aun. Allah menghendaki kekufuran Fir'aun, bukan menentukan. Ni Syekh kata la ala ta'yin. So tak betul kalau kita kata Allah SWT menentukan. Ni pandangan beliau. Bagi siapa yang tak setuju dengan pandangan ni tak ada masalah, tapi tak payah tuduh Qadariyah, sebab ini tak ada kena-mena dengan ciri-ciri Qadariyah. Okey, saya ulang lagi sekali, ini tak ada kena-mena dengan ciri-ciri Qadariyah. Saya faham ada aliran pandangan lain dalam mazhab Asy'ariyah yang tidak sama dengan yang ini. Tapi mazhab Asy'ariyah juga ada macam-macam pandangan. Kita tak boleh nak kata ia satu benda yang monolitik, homogeneous. Maksud dia semua Asy'ariyah sama pandangan. Itu tak betul. Okey. La 'ala ta'yin qabla an atasarrafa wa akhtar. Okey. Bukan bermaksud Allah dah tentukan sebelum kita memilih. Allah dah menghendakinya. Okey. So ini kita kena beri perhatian. Kemudian ya, dalam paragraf yang kedua pula, ini bawah tu muka surat yang sama. Idzan fal ma'siyatu aw at-ta'atu allati sadarat minni innama sadarat bi iradatillah alladhi la yaqa'u fi malakutihi illa ma yurid. Tengok ni, dia tekankan lagi. Sesungguhnya maksiat dan ketaatan yang sadarat minni, yang timbul daripada kita, yang terhasil daripada kita, atau berpunca, ya, that's the right word, berpunca daripada kita, innama sadarat, hakikatnya ia berpunca daripada iradah Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah. Kerana tidak ada satu pun yang berlaku di alam ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Walakin la bima'na tawajjuhi iradatihi azza wa jal ila ma'siyati mubasharatan. Bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menta'yinkan, menentukan atau mengarahkan kehendak dia supaya membawa kepada kemaksiatan saya. Maksud dia bukan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Okey. Izan lakana dhalika ilgha'an sarihan li hurriyati wa ikhtiyari. Kalau itu berlaku, maka ia bermaksud kita telah membuang semua kebebasan saya secara jelas. Okey, maksud dia dah jadi Jabariyah lah kalau macam tu. Kalau Allah yang menentukan, Allah yang menentukan kehendak saya, maksud dia Allah arahkan kehendak saya supaya saya kafir. Allah yang arahkan kehendak saya tu, Allah yang tentukan. Ni istilah tentukan supaya saya kafir. Maka itu jelas tidak tidak selari apa yang kita faham daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dah Jabariyah secara 100%. Okey. Baik, ada lagi yang saya nak tukil ni. Ini ada kalam menarik daripada Al-Kirmani. Ini ditukil juga oleh Syekh Al-Buti. Al-abdu mukhtarun fi af'alihi
wa ghairu mukhtarin fi ikhtiyarihi. Kalam ni orang boleh salah faham, tapi kalau faham betul-betul, dia sebenarnya selari dengan apa yang saya sampaikan. Okay? Dan apa yang Syekh Buti sampaikan, sebab tu dia beristidlal dengan kalam ini. Al-abdu mukhtarun fi af'alihi. Hamba itu dia ada kebebasan dalam perbuatan dia. Wa ghairu mukhtarin fi ikhtiyarihi. Tetapi dia sebenarnya tidak ada kebebasan dalam memilih. Maksud dia apa ni? Ustaz, tadi kata kita ada kebebasan memilih, ni tak ada kebebasan memilih tak? Maksud dia begini. Sekarang ni saya ada kebebasan untuk jadi orang Islam atau jadi orang kafir. Kita ada kebebasan. Tetapi kebebasan itu sendiri, kita tidak bebas untuk bebaskan diri kita daripada kebebasan itu. Faham tak? Kita terpaksa bebas. Macam sekarang ni, saya tak boleh minta Allah, ya Allah, aku dah tak nak kebebasan ni, kau tariklah kebebasan daripada aku. Tak boleh. So kita terpaksa bebas, kita terpaksa memilih, kita terpaksa, kita dipaksa Allah diberikan pilihan. Kita tak boleh nak kata pada Allah, ya Allah, tariklah kebebasan ni. Tak boleh. Kita tak pilih pun benda tu kan. Allah yang tentukan kita ada kebebasan. Itu yang maksud al-abdu mukhtarun fi af'alihi. Hamba itu dia bebas memilih dalam perbuatan dia, tetapi dia tak bebas daripada kebebasan. Itulah kalau saya nak letak dalam my own words, dia tidak bebas dalam kebebasan itu sendiri. Actually dah jelas lah benda ni. Kalau bagi siapa yang nak fikirkan betul-betul, dia very clear already. So apa yang saya bawa ni tak ada kena-mengena dengan Qadariyah maupun Mu'tazilah. Saya mengiktiraf bahawa hamba, kudrah hamba tidak la yu'athir. Okey. Kudrah hamba itu hamba menghendakinya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kudrah itu. Kalau Mu'tazilah kata manusia yang cipta kudrah itu, dan Qadariyah kata manusia yang cipta kudrah itu tidak saya katakan. So tidak ada kaitan sebenarnya dengan Qadariyah. Ada yang mendakwa bahawa seolah-olah saya nak katakan keburukan itu bukan datang daripada Allah. Tidak. Baik buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kehendak Allah, kan saya dah cakap tadi. Semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku pembunuhan, perzinaan, semua berlaku atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi bukan ketentuan Allah. Especially perbuatan manusia memilih iman dan kufur, maksiat ataupun taat, itu berlaku bukan dengan ketentuan tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula dakwa saya kaitkan bangsa Melayu pula dalam isu qada-qadar ni. Dia bukan pasal bangsa, dia pasal terjemahan. So fahamkan betul-betul. Dia bukan pasal bangsa, pasal terjemahan. Saya persoalkan isu terjemahan. Ada yang kata takrif qada-qadar sebagai Tuhan tahu dah tak betul. Mana boleh awak cakap macam tu? Ada ulama kita yang cakap begitu. Okey. So bebas lah awak nak pilih mana satu. Tapi awak tak boleh nak deny pandangan yang lain. Okey. Mana lagi? Ada yang kata kita memang Jabariyah. Mana ada ahli sunnah kata kita memang Jabariyah? Tak betul. Walaupun adalah yang mengatakan istilah Jabar Mutawassit kan. Tapi Jabar Mutawassit bukan Jabariyah. Kehendak manusia tu masih lagi disabitkan, diisbatkan, ada. Jadi saya tengok soalan-soalan kalau ada. Saya dah agak ngantuk ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya rasa cukup penjelasan saya malam ini untuk menafikan dakwaan bahawa saya membawa akidah Qadariyah Jabariyah. Ada juga yang kata kenapa dia tak ikut Syekh Mustafa Sabri dalam bab ni? Oh, dalam bab ni dia boleh je pilih-pilih mana yang dia nak. Saya daripada awal lah saya kata bahawa kita tidak terikat dengan pandangan satu-satu ulama. Maksud dia, awak ikut ulama semua pandangan dia awak kena ikut. Saya tak cakap pun benda tu. Jadi orang yang mengilzam saya dengan benda tu, awak telah mengilzam saya dengan sesuatu yang saya tak pegang. Okay, I don't believe in that. Padahal sebenarnya dia terbalik kepada golongan seperti yang mendakwa itulah.
tak boleh kritik wali, tak boleh kritik ulama, tak boleh persoalkan pandangan mereka. Kan? Jadi adakah kamu bila mengikut pandangan seorang ulama, kamu ikut semua pandangan dia dalam semua perkara? Tak. Orang yang ikut Ibn Arabi pun ada perkara yang mereka tak akan setuju dengan Ibn Arabi. Kan? Siapa yang berani dakwa saya setuju semua yang Ibn Arabi kata, seolah-olah Ibn Arabi itu maksum, kan? Saya tahu orang yang ikut Ibn Arabi pun tak kata Ibn Arabi maksum. Jadi awak pun pick and choose. Tapi pick and choose ni dia ada dua. Satu, pick and choose cherry picking. Cherry picking ni mana yang suka kita ambil, yang tak suka kita buang. Betul ke tak betul lain cerita. Tapi kalau awak pilih berdasarkan hujah, awak tengok ini tepat, kan? Berbandingkan pandangan-pandangan lain, dia lebih dekat dengan ilmu kita, lebih dekat dengan pemahaman kita. Akhirnya kita terpaksa pilih. Isu qada-qadar ni contoh dia. Awak tak boleh taklid saja. Awak tak boleh kata saya ikut semua Imam Abu Hasan Asy'ari kata. Kalau hati awak ada persoalan, lepas tu awak jumpa kalam ulama lain yang lebih selari dengan kefahaman awak. Bukan kerana awak ikut nafsu ataupun cherry picking, tapi kerana awak tengok this makes sense dan hujah dia lebih kuat. Awak tak dipaksa untuk taklid kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dalam semua perkara. Dalam isu ini, Syekh Ramadan Al-Buti juga Asy'ariyah. Jadi orang yang nak ikut dia dalam bab ni silakanlah. Cuma saya kata tadi, saya pun tak ikut takrif Syekh Ramadan Al-Buti secara penuh. Saya ada kefahaman yang mungkin saya kata, mungkin ada ulama lain yang berpegang pada takrif ini, tapi saya tak jumpa lagi. Tapi ini yang saya rasa tenang dengan dia. Qada-qadar Allah bermaksud semua berlaku atas kehendak Allah. Semua iman kufur berlaku atas kehendak Allah. Tapi tak semua berlaku atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu Allah kasih kebebasan kepada manusia. Dan qada-qadar ada dua sisi. Okey. Satu, di mana ilmu Allah mengikuti iradah dia. Lagi satu pula, iradah dia mengikuti ilmu dia. Ini adalah topik yang berat, yang kompleks. Min daqiq, orang kata daqiqul kalam lah. Ilmu kalam ni dia ada yang halus-halus, yang berat-berat. So saya tak nak masuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Cukup sekadar itu sahaja. Saya tengok kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita rehatlah untuk malam ni. Baik, kalau tidak ada persoalan, saya rasa cukup saya berhenti di sini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.